maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi, Jawatankuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, masih lagi kita diberi kesempatan untuk bersama pada malam ini menyambung bacaan kitab ini. Walaupun tak termasuk dalam jadual biasa, ya. Ni ke ekstra lah ni, ya. InsyaAllah sama-sama kita hayati dan juga kita lihat apa yang terkandung dalam kitab Khuluqul Muslim. Kita dalam bab ikhlas, ya. Bab ikhlas besar. Bab ikhlas ni, ikhlas ni dia bukan sekadar satu saranan, tapi dia adalah satu tuntutan. Kita baca dalam surah Al-Bayyinah, ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidak kita ni Allah tak perintahkan kita ni apa-apa, melainkan untuk liya'budullah, menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dan ikhlas, ya, menjadi orang yang ikhlas dalam melaksanakan agama ni, ya, itu tuntutan. Hunafa, dan sucikan diri. Wa yuqimus solah wa yutuz zakat, dirikan solat, keluarkan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, itulah tuntutan yang kuat untuk agama ni, ya. Jadi itulah ikhlas. Kita dah masuk pada minggu yang dulu, ya, sebahagian ataupun permulaan. Jadi kita sambung pada malam ini, ya. Disebut bahawa untuk menenangkan hati dan menjamin agar hati jauh dan juga terpelihara dari perkara yang buruk, Rasulullah SAW telah menegaskan, ni Nabi ajar macam mana nak jaga hati. Sebab ikhlas tu kat hati, ya. Ikhlas itu tuntutannya di hati. Mulut perlakuan belum tentu. Mulut boleh cakap ikhlas, saya datang hari ni ikhlas ni, mulut boleh cakap. Saya bercakap hari ni, saya mengajar ni, duduk sini ni ikhlas ni, saya duduk sini kat masjid, dalam masjid ni ikhlas ni, boleh disebut. Tapi hati bagaimana, yang tahu ialah Allah dan kita lah yang tahu. Kita tahu dia kita ni ikhlas ke tidak, orang lain tak tahu. Bila kita cakap, orang percaya, oh ikhlas. Sebab tu Nabi kata yang mana kena jaga hati supaya tak jadi buruk. Bila hati buruklah perlakuan tu, walaupun perlakuan itu baik, ya. Walaupun perlakuan itu baik, solat baik, ya, solat itu baik. Solat ni adalah tuntutan agama, baik, tapi dia jadi buruk. Kita semayang baik, tapi boleh jadi buruk. Macam mana jadi buruk? Bila kita riak. Kita bangga dengan solat yang kita buat tu, kita bangga ni, rajin sungguh aku solat, setiap hari aku tak miss pergi masjid. Riak, bila riak, solat tadi jadi buruk. Walaupun perbuatan itu baik, walaupun amalan itu baik. Itu di mana riak tadi? Hati. Betul Nabi kata, Nabi suruh kita jaga hati supaya tak terlibat dengan benda yang buruk, ya. Nabi sebut dalam hadis yang popular. Hadis ni dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi kata setiap perbuatan kita ni bergantung pada niat. Apa yang kita buat ini bergantung pada niat kita. Apa makna niat? Apa yang terlintas dalam hati kita ni, apa yang kita rasakan, apa yang kita fikirkan, tu bergantung. Semua yang kita buat tu dia bergantung pada niat. Barang siapa yang dan dia akan peroleh apa yang menjadi niatnya, ya, dia akan dapat mengikut niat dia. Balasan kita dapat ikut niat kita. Barang siapa yang berhijrah, ikut Nabi dulu berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya dia akan dapat kerana Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah sebab dunia yusibuha, sebab dunia ni dan juga isi dunia ni, awim mura'atan, ataupun sebab wanita, dia berhijrah sebab seorang wanita, ya, sebab dia nak bernikah ataupun nak kahwin dengan perempuan tu, maka hijrahnya pun kepada apa yang dia niatkan. Zaman Nabi, ketika Nabi hijrah, sahabat-sahabat Nabi syorkan hijrah. Sahabat-sahabat hijrah dulu, Nabi kemudian, ya, sahabat tu ada sebahagian memang hijrahnya kerana Allah. Memang hijrah dia sebab apa Allah dah perintahkan, Rasul dah perintahkan hijrah. Tapi ada juga ada juga sahabat yang berhijrah, dia niatnya lain. Sebab ada seorang perempuan yang dia suka hijrah, jadi dia pun ikut hijrah. Sebab apa? Dengan rasa nak, kalau dia hijrah dapat kahwin dengan perempuan. Dalam riwayat cerita, perempuan tu bersyarat, kalau kamu nak kahwin dengan aku, kena hijrah. Ada riwayat cerita sebut macam tu, ya, kalau kamu nak kahwin dengan aku, kena hijrah lah. Sebab dia nak hijrah, maka dia pun hijrah. Dia pun berhijrah. Orang lain yang hijrah sebab Allah dan Rasul tadi, dia dapat pahala hijrah. Tapi dia ni, dia tak dapat pahala hijrah. Dia dapat pahala apa? Pahala musafir. Musafir sebab dia berjalan. Ya, nak kahwin tak ada masalah. Musafir sebab nak berkahwin tak salah, dapat pahala. Ya, Haji Razi ni minggu ni, ya, kahwin kat anaknya dekat Perak. Tuan-tuan nak musafir sebab anak dia kahwin, dapat pahala. Musafir ni satu, ya, yang tak salah dalam agama, dan disuruh buat sekiranya atas perkara yang baik. Jadi sahabat ni tadi, dia tak dapatlah pahala hijrah. Yang dia dapat apa? Pahala musafir. Dan apabila dia sampai di Madinah, dia dapat berkahwin dengan wanita yang menjadi idaman dia. Sebab Nabi kata, sebab Nabi kata tadi, mahajara ila, apa yang sebab dia niat tadi, itulah dia dapat. Ya. Baik. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala tinggi martabat dan kedudukannya, daripada pekerjaan yang didasarkan pada niat untuk memperolehi kesenangan dunia semata-mata. Dengan niat yang ikhlas, amal seseorang itu akan diterima oleh Allah. Itu dia, ya. Kita buat sesuatu kerana ikhlas pada Allah, kita dapatlah amalan kita itu dapat amalan yang baik. Tapi kalau kita buat sesuatu sebab dunia, maka dapatlah dunia. Contoh kita kata, kita ada kemampuan, kita nak buat masjid, contohlah kan, ada kemampuan bina masjid. Kita bina masjid tu tak apa, kalau memang niat dia kerana nak membantu masyarakat kawasan tu beribadah untuk Allah, kita dapat pahala. Bina masjid tu kerana Allah. Tapi kalau kita buat masjid tu sebab nak lepas cukai, nak elak cukai, ataupun sebab nak dikagumi oleh manusia pandang baik, maka kita dapatlah atas manusia, tetapi tidak dapat atas keredaan Allah tadi, pahala tadi, ya. Jadi tu dia bergantung pada tu. Kita lah yang tahu ni, niat kita ni tak ada orang tahu, kita yang tahu, ya. Jadi itu di situ. Jadi sebab tu Nabi suruh tadi jaga. Bila kita nak buat sesuatu tu, kita jaga hati ni, supaya hati tak terpesong. Kalau hati terpesong, yang ruginya kita lah, ya, rugi kita. Sebab apa? Sebab kita tak dapat manfaat dengan apa yang kita buat di akhirat nanti. Kita hanya dapat manfaat tu kat dunia je, dipandang baik oleh manusia, tapi itu saja. Tapi
tidak mendapat balasan yang sepatutnya kita dapat. Ya. Jadi begitu. Jika niat tidak ikhlas akan menghilangkan rasa taat kepada Allah dan akhirnya suka membuat perkara maksiat. Kita buat sesuatu ibadah contohnya, ya. Kalau kita niat kita buat tu bukanlah kerana Allah, kita buat tu kerana nak menunjuk-nunjuk, tak jadi. Sekejap je boleh buat. Ya. Orang datang ke masjid, rajin datang masjid, tapi sebab nak menunjuk sekejap je. Sampai masa dia fed up. Sampai masa dia berhenti, tak pergi dah. Tapi tuan-tuan ni lain. Tuan-tuan ni datang memang niat kerana nak beribadah kepada Allah. Lepas tu tuan-tuan kekal. Berapa tahun saya duduk sini dulu? Ya, mula saya mengajar ni daripada tahun 2000 berapa? 17, 18. Tuan-tuan lah orang yang menunggu. Maknanya masih kekal. Sebab apa? Sebab niat datang ke masjid kerana Allah. Cuba niat tak pada Allah. Tak lama, sekejap ni. Ya. Siapa? Tak kira. Dia tak kira siapa. Ya. Orang alim ke, ya, ustaz ke, sama dia. Ya. Kalau niatnya bukan kerana Allah, dia tak akan kekal. Ya. Di sampai masa dia akan berhenti. Ya. Kalau tuan-tuan sekarang ni baru mula berjinak-jinak ke masjid, mula berjinak-jinak, terus ajar, latih hati ni. Memang datang nak buat ibadah. Kalau ada rasa-rasa yang tak elok, rasa-rasa yang lain pada Allah, buang cepat. Ya, supaya kita kekal, kita istiqamah dalam ibadah. Perbuatan seperti ini tak akan memperolehi sesuatu kecuali dapat rugi. Tadilah, kalau kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah, kita tak dapat apa. Rugi je. Rugi apa? Penat. Ya, penat saja. Jadi, jika seseorang membangun satu gedung, satu bangunan, ataupun dia ni menanam tanaman atau kebunnya untuk kepentingan orang ramai, dia tanam pokok kat kebun. Tanam pokok tu bukan dekat kebun lah, dekat depan rumah. Tuan-tuan ada tanah lapang, tanam dekat depan rumah, dekat dengan jalan tu tanam pokok buah mangga. Dengan niat siapa nak ambil lah, makanlah. Ya, tak kisah. Bukan untuk diri sendiri saja. Siapa yang datang boleh lalu nak ambil. Ya. Bila orang ambil, dapatlah pahala. Ya. Walaupun kita tanam, ya, kita dapat makan sebiji, orang lain dapat makan 10 biji, 10 biji itu dapat pahala. Ya, dimakan oleh manusia. Tapi kalau kita tanam dengan rasa sombong, ya, tanam ni aku punya ni, ya. Ni siapa yang ambil aku tak redha. Ni, ya. Siapa ambil buah aku tak redha. Ya, kita pula tentukan redha tak redha tu. Ya. Jadi rugilah. Bila orang ambil, kita tak dapat pahala. Buah tetap kena ambil. Buah mangga tu tetap orang ambil, orang makan sebab tepi jalan. Kita tak dapat apa. Sebab apa? Kita tak redha dengan orang ambil. Kan rugi. Buah hilang, redha tak dapat. Rugilah. Cuba kita tanam tu, siapa yang dapat makan ambil lah. Kalau kita dapat, kita dapatlah. Kalau ada orang ambil lah. Binatang makanlah. Maka buah kita hilang, pahala kita dapat. Tu beza dia. Benda berlaku perkara yang sama. Buah tetap diambil orang, tetap dimakan binatang. Tapi bezanya manfaat kat kita dapat atau tak dapat. Itu dia beza dia. Ya. Macam tu. Sebab tu hati kita ni jangan diajar dengan rasa kedekut sangat. Ya, jangan latih. Ni saya punya ni. Orang lain jangan usik. Ya. Ini kawasan saya. Jangan letak begitu. Sebab bila ada orang ambil, kita rugi. Padahal kita patutnya berdapat pahala dengan manfaat yang kita buat diguna oleh manusia. Okey. Sabda Nabi, "Man buniya bunyanan fi ghairi zulmin wala i'tida'in aw warasa gharsan fi ghairi zulmin wala i'tida'in kana lahu ajran jariyan ma intafa'a bihi ahadun min khalqir rahman tabaraka wa ta'ala." Barang siapa yang mendirikan bangunan, dia buat satu bangunan yang dibuat itu bukan untuk zalim dan juga bukan untuk buat maksiat. Ya, buat satu bangunan, dia bukanlah sebab nak zalim orang, nak tutup ruang orang, nak tutup jalan orang. Ya. Ataupun dia buat tu untuk dia buat sesuatu jenis untuk maksiat, hiburan kat dia je, ataupun hiburan untuk orang lain. Ya. Ataupun dia tanam pokok
bukan untuk menzalimi apa-apa ataupun untuk buat maksiat, maka dia akan memperoleh ganjaran terus menerus selama mana bangunan atau tanamannya bermanfaat bagi makhluk. Selagi mana apa yang dia buat, sama ada bangunan ataupun pokok yang ditanam itu memberi manfaat kepada makhluk. Allah Ta'ala, tu dia. Kita buat, kita biasa kita ajar buat masjid, buat surau, buat sekolah. Bukan tu aja, apa saja, buat tandas pun boleh. Buat tandas untuk manfaat orang, dapat pahala. Selagi mana orang mengguna untuk kesenangan manusia, kemudahan manusia, maka dapat pahala. Tuan-tuan buat jalan, sini ada parit, ada sungai menyala tu, menghala ke rumah tuan-tuan. Buat parit kecil. Buat apa? Buat titi kecil. Jalan nak ke ikut jambatan jauh, buat titi kecil. Titi itu untuk orang boleh jalan kaki. Selagi mana titi itu baik, orang guna, dapat pahala. Boleh dapat pahala. Apa saja yang kita buat dimanfaatkan oleh manusia, maka dapat pahala. Begitu juga dengan pokok. Pokok ni kalau berbuah, buahnya itu diguna ataupun dia makan oleh binatang ataupun manusia, kita dapat pahala. Atau tanam pokok tak berbuah, bukan pokok buah, pokok rendang, tempat orang boleh duduk-duduk berteduh. Panas, orang boleh duduk sekejap berteduh. Selagi mana orang datang singgah berteduh, ataupun burung-burung datang berteduh bersarang situ, maka dapat pahala. Pahala Allah ni banyak, luas, dan Allah tak kedekut dengan pahala. Allah bagi banyak pun Allah tak rugi. Allah bagi banyak pun tak kurang, tak kurang pada Allah. Jadi kitalah peluang untuk dapat. Jadi bukanlah kata bila tanam pokok tu biarkan je. Tanam pokok mangga, biarlah monyet nak ambil apa semua. Cubalah atasi untuk kita dapat hasil. Tapi jangan sumpah seranah kalau dimakan. Kan? Tuan-tuan tanam pokok ni, sekarang ni tengah musim buah ni. Tengah musim buah, tapi kat belah kita ni durian tak menjadi nampaknya. Bunga pun tak ada. Kalau berbuah, cempedak ke, pisang ke, dimakan binatang, jangan marah, jangan kesal, jangan rasa tak puas hati. Terima, itulah pahala kita. Tapi dalam masa yang sama, ikhtiar supaya buah kita itu tak dirosak, tak dimakan ataupun tak diambil. Sebab itu hasil pendapatan kita. Ikhtiar, cuba. Tapi kalau tembus juga, monyet boleh masuk juga, pasang jaring masuk juga monyet, janganlah keluarkan kata-kata yang tidak baik, menyesali dengan apa yang berlaku. Bila kita tunjukkan dengan kata-kata menyesali apa yang berlaku, hilang, pahala tak dapat. Sepatutnya kita ada sesuatu income, income yang tak nampak. Jadi itu dia. Sabda Nabi lagi, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insan illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahu Muslim. Setiap orang Islam yang tanam pokok atau buka ladang, kemudian burung atau manusia makan dari hasilnya. Burung, binatang-binatang makan daripada buah tu, ataupun manusia dia senyap-senyap, dia pergi ambil. Manusia ambil, kita kata curilah, dia ambil. Dia masuk juga kebun kita ambil. Maka yang diambil itu kita dikira dapat pahala sedekah. Kita dapat pahala sedekah, dia dapatlah, dia berdosa lah. Kalau manusia masuk menceroboh, mencuri, dia berdosa. Dosa tu tetap ada. Kita yang Tuan punya, Allah beri pahala sedekah. Itu dia. Jika suatu yang buruk didesak oleh nafsu supaya melakukan perkara tersebut, dan pada masa yang sama hati yang baik mendorong ke arah kebaikan. Hati kita ni nak buat benda buruk, tapi dalam masa yang sama ada rasa-rasa kita nak jaga tentang kebaikan. Hati kita ni, dalam hati kita ni, dia ada penghasut. Ada penghasut buruk dan ada penghasut baik. Imam Ghazali sebut kat hati kita ni, dalam kitab Minhajul Abidin dia sebut, hati kita ni digoda oleh dua benda, dua unsur, syaitan dan nafsu.
Syaitan dan nafsu ni dia hasut nak benda buruk je. Benda yang maksiat, yang seronok dan dapat dosa. Dia suruh buat yang tu. Ya. Tapi dalam masa yang sama, hati kita ini ada juga penghasut yang baik. Dipanggil malaikat mulhim. Ya, malaikat mulhim. Malaikat yang beri ilham untuk kita buat baik. Ada. Ya. Dan malaikat mulhim ni dia akan jadi dominan kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita jaga ibadah, kita buat benda baik, kita tak kurang ataupun jarang buat dosa, maka malaikat mulhim ni dia akan jadi dominan. Maka kita bila nak buat buruk, dia ingatkan kita. Kita nak buat je benda berdosa, dia ingatkan kita. Maka kita tak jadi buat buruk. Tapi kalau kita tak rapat dengan Allah, tak dekat dengan Allah, kita kurang buat ibadah, maka malaikat mulhim ni kendur, dia slow. Dia akan tak dominan. Siapa yang dominan? Nafsu dengan syaitan tadi akan dominan. Maka habislah kita. Ya. Jadi sebut bahawa kalaulah kita ni terasa nak buat sesuatu benda yang buruk, nafsu ni ajak buat benda buruk, tapi hati kita ni masih lagi ingat ke Allah, ya, ketika itu dia tidak akan melakukan perkara yang buruk, dan dengan inilah dia akan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila dia ni orang yang jaga, bila terasa ada sesuatu peluang dia nak buat buruk, dia tak jadi buat. Sebab apa? Sebab dibantu tadi, ya. Sebab hubungannya dengan Allah baik, maka peranan malaikat mulhim tadi akan jadi kuat. Dan apa juga yang kita buat, selagi dengan cara yang baik, niat yang baik, maka kita akan dapat pahala. Contoh, seorang suami yang menggauli isterinya dengan niat untuk menjaga kesucian dirinya dan juga untuk kemantapan agama, sebab dia buat dalam keadaan yang halal, dibuat cara yang halal, maka apa yang dibuat itu dengan niat itu, maka dia dapat pahala. Sa'ad bin Abi Waqqas riwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi pernah bersabda pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang terkenal. Disebut 10 orang sahabat yang Nabi sebut nama mereka ni masuk syurga. Salah seorangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia terkenal, dia mengembara, dia bermusafir, berjalan sampai ke negara China. Nabi pesan kat dia, innaka lan tunfiqa nafaqah tabtari biha wajh Allah illa ujirat 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi fammi imra'atik. Rawahu Bukhari. Apa yang engkau nafkahkan dengan niat semata-mata untuk memperoleh keredaan Allah, atas nafkah yang kau keluarkan itu engkau dapat pahala, sekalipun berupa memberi makan kepada isteri. Apa yang kita niat semata-mata memang kita buat itu kerana Allah, sama ada kita beri nafkah kepada isteri, anak, ataupun ahli keluarga kita, maka kita dapat pahala. Walaupun tu dah memang peranan kita. Kalau suami memang dia punya tanggungjawab beri nafkah, tapi bila dia beri nafkah itu dapat pahala. Sabda Nabi lagi, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zaujatak fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta qadimuka fahuwa laka sadaqah. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Engkau beri makan dirimu sendiri. Kita bekerja, ada rezeki, kita makan. Kita makan dengan rezeki halal yang kita cari itu, kita dapat pahala sedekah. Bukan bagi ke orang, kita. Kau beri makan anak kau, kita beri makan ke anak kita, kita dapat pahala sedekah, nafkah. Kita beri makan ke isteri pun dapat pahala sedekah. Kita beri makan kepada orang yang bantu kita, pembantu rumah sebagainya, pun dapat pahala sedekah. Tu. Walaupun ini dikira orang yang dekat dengan kita ni bukan orang lain, isteri, anak, pembantu rumah, ni memang orang keliling kita. Bukan bagi orang lain lagi, belum kira orang lain, bagi dalaman kita pun Allah beri pahala sedekah. Apatah lagi kalau kita bagi orang yang tak berkenaan dengan kita. Dengan niat yang ikhlas,
serta mengharapkan keredaan Allah dalam semua gerak-geri dan sebagainya, ia dipandang sebagai perbuatan mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati manusia. Satu kisah pada masa kaum muslimin. Ini satu kisah diceritakan dalam kitab ni. Ketika kaum muslimin, Nabi dengan orang Islam tengah bersiap nak menghadapi perang Tabuk. Perang Tabuk ni disebut perang yang akhir lah pada Nabi, dah hujung dah. Dalam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi, ataupun setahun lebih. Berlaku tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk ni perang besar ni. Perang Tabuk ni antara kaum muslimin, Nabi dengan tentera Islam melawan tentera Rom. Rom ni kerajaan besar. Kerajaan yang paling besar lah di dunia ketika itu. Saingan Rom ketika itu Parsi je. 2 kerajaan besar. Negara Islam Madinah ni tak besar, kecil je. Kekuatan tentera tak besar, kecil. Senjata pun tak hebat. Tapi semangat sangat dipuji tentera Islam. Tentera Rom gentar dengan tentera Islam sebab apa? Sebab semangat mereka. Semangat jihad. Jadi ketika tengah bersiap nak buat persediaan, berperang Tabuk. Perang Tabuk ni bukan dekat dengan Madinah, dia jauh. Dia sebelah Syam sana, atas pada Palestin lagi, bersempadan dengan Turki. Sebab tentera Rom daripada Turki. Kalau sekarang ni Turki lah. Jadi sebelah atas sana. Jauh, perjalanan tu jauh. Lepas tu pula pada masa itu cuaca sangat panas. Panas sangat, macam kita sekali lah, panas sangat ni. Pukul 8 pagi pun kalau berdiri kat luar tu berpeluh. Cuaca ketika itu sangat panas. Dan tentera Islam nak pergi berperang, semua yang nak pergi berperang ni kena siapkan peralatan sendiri. Masing-masing kena siapkan pedang sendiri, kalau ada kena cari kuda sendiri, nak berjalan jauh. Kelengkapan nak pergi perang ni tak. Sebab negara ketika itu belum ada sumber, tak ada kewangan. Harapkan apa? Harapkan sumbangan daripada sahabat-sahabat. Jadi siapa nak pergi berperang, dia kena siapkan sendiri. Ketika itu berlaku 2 keadaan. Satu keadaan, sebahagian daripada orang Islam tapi munafik. Orang Islam munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay dengan tim dia. Bila Nabi istiharkan nak pergi ke satu tempat bernama Tabuk nak berperang ni, Abdullah bin Ubay jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, saya minta excuse, saya minta pengecualian. Dia minta pengecualian. Sebab apa dia kata? Saya tak boleh, sebab sekarang ni musim panas, saya jenis tak tahan panas. Saya tak boleh, kalau saya pergi nanti uzur saya, daya tahan saya tak kuat. Kalau saya pergi nanti saya tak boleh berperang, kalah dengan cuaca panas. Bukan dia seorang, geng dia pun sama. Asalnya Nabi benarkan dengan alasan yang dia bagi, sebab kesihatan dia tak kuat untuk itu. Tak apa, tapi Allah turunkan ayat Quran. Allah beri ancaman tentang ni. Allah kata, kamu takut dengan panas, neraka besok lagi panas. Neraka besok lagi panas. Api neraka itu lebih panas daripada sekarang. Tu Allah beri. Jadi Nabi tarik balik, tak dibenarkan dia menarik diri, tapi dia engkar lah, orang munafik, dia tak ikut. Tu satu. Satu lagi, sekumpulan sahabat yang tidak berkemampuan nak ikut juga, nak ikut Nabi. Maka Nabi sebut orang ni tak boleh ikut. Siapa dia? Orang yang buta. Orang buta nak pergi perang juga, tak boleh ikut sebab perjalanan jauh. Siapa lagi? Orang yang uzur, yang memang kalau jalan tu memang uzur lah, memang tidak mempunyai kekuatan fizikal, badan dah lemah dah berusia, badan lemah. Dia berkata yang ni tak boleh pergi. Yang ini kalau pergi besok, dia bukan bantu perang, kita pula bantu dia. Dia pula melambat-lambatkan perjalanan. Ini yang diberi.
Satu lagi yang Nabi benarkan tak pergi, orang yang fakir, yang susah sangat, dia tak mampu nak menyediakan kelengkapan perang. Ni sahabat dia kata, ya Rasulullah, saya nak ikut perang, tapi saya tak ada apa-apa. Nabi kata, saya pun tak ada apa nak bagi kat kamu. Saya pun tak ada apa nak bantu dah. Nak siapkan pedang pun tak ada. Sahabat-sahabat yang tiga ni tadi, yang cacat tadi dan juga yang miskin tadi, bila Nabi tak bagi perang, menangis. Allah turun kat ayat Quran tadi, surah At-Taubah. Dan surah At-Taubah ayat 1, 2, 3. Allah cerita tentang ni, orang yang ni dikecualikan. Walaupun mereka tak dapat pergi, tapi mereka, hati mereka tetap bersama nak pergi. Itu pun sudah memadai. Tu, ya, dua situasi yang berbeza antara orang yang memang tak nak pergi. Sebab apa? Munafik. Memang tak nak pergi, mencari alasan untuk tak pergi. Sedangkan satu lagi yang sedaya upaya nak pergi walaupun tak mampu nak pergi. Ya, ni perang Tabuk. Dalam kisah perang Tabuk tu tak berlaku peperangan pun. Ya, tak berlaku peperangan. Nabi bawa 30,000 tentera. Ramai 30,000 tentera tu. Nabi bawa 30,000 tentera pergi sampai ke satu kawasan namanya Tabuk. Kawasan itu bukan kawasan orang Islam, kawasan yang belum Islam. Penduduk situ masih lagi, ya, bernaung dengan Rom. Tunggu tentera Rom kat situ. Ya, dan riwayat cerita macam mana susahnya sahabat nak pergi dalam keadaan panas yang terik, sampai Nabi berdoa kepada Allah bantuan. Allah turunkan hujan yang lebat, bantu menyejukkan sahabat, memberi peluang mereka mandi sebagainya. Itu bantuan. Jadi bila sampai situ, tentera Rom datang. Ya, tentera Rom datang dengan lebih besar dia punya bilangan dia. Tapi tak dapat masuk Tabuk. Diceritakan, dikisahkan bahawa ketika tentera Rom dalam perjalanan belum sampai ke Tabuk, Allah hantar bantuan berupa malaikat. Malaikat ni datang dalam bentuk rupa manusia. Tentera Rom nampak satu kumpulan tentera yang berpakaian putih, yang bertubuh sasa, besar badan dia, dan juga kelengkapan perang dia tak kurang macam Rom. Tengok badan besar dah gerun dah. Jadi dari jauh nampak macam tu, sebenarnya bukan tentera Islam, tetapi adalah dalam bentuk bantuan malaikat. Dianggarkan dalam sejarah sebut, dalam sirah sebut, bilangan para malaikat ini seramai 100,000 orang. Berdiri saja. Bila tentera Rom nampak begitu, mereka tak jadi. Patah baik. Dan Tabuk tidak jadi. Perang Tabuk adalah perang yang tidak jadi perang. Ya, tak jadi perang. Tetapi Nabi dapat hasil. Hasil tu bukan menang sebab dapat harta rampasan Rom, tapi Nabi dapat hasil dengan pengiktirafan oleh kabilah ataupun penduduk-penduduk sekitar Tabuk. Ya, penduduk-penduduk sekitar Tabuk, negara-negara yang ataupun kawasan-kawasan yang ada sekitar Tabuk ni datang berjumpa Nabi dan iktiraf Nabi dan bersetuju membayar jizyah, membayar cukai untuk perlindungan. Kemenangan. Akhirnya Islam semakin kuat. Ya, itu dalam kisah perang Tabuk. Bagaimana kita melihat situasinya, bagaimana orang, sebahagian manusia apabila berhadapan dengan isu agama, apabila berhadapan dengan situasi agama, sama ada dia nak ke depan ataupun dia mengundurkan diri. Ya, apabila berhadapan dengan situasi agama diancam, agama diperlekeh, dimain-main, kita berkehadapan atau kita ke belakang. Berlaku zaman Nabi sendiri. Ya, kalaulah kita ni ke hadapan, kita seperti sahabat tadi, ya Allah iktiraf mereka dalam Al-Quran sebagai orang yang bila dalam keadaan ketidakmampuan tapi hatinya tetap bersemangat nak pergi, Allah berikan pengiktirafan. Allah sebut wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i khazana alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak berdosa orang yang ketika mereka datang kepadamu ni tadi, yang datang nak minta supaya beri peluang ikut berperang. Tak berdosa orang yang ketika mereka datang kepadamu minta supaya engkau beri kenderaan kepada mereka, bantu. Ni orang fakir, ya, minta bagilah mereka kelengkapan untuk perang.
Dan engkau berkata kepada mereka, tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan untuk membawa kamu. Aku dah tak ada apa dah. Nabi kata, aku tak dapat nak tolong. Tak ada dah nak bantu. Mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran. Mereka kecewa nak ikut berperang, tak dapat. Jadi mereka menangis. Menangis sebab nak ikut pergi berperang. Ya, bukannya mereka menangis sebab bergembira tak dapat pergi berperang. Ini menangis sebab Nabi tolak permohonan mereka untuk ikut berperang. Menangis bercucuran air mata kerana sedih bahawa mereka tak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan. Allah kata tak, yang mereka ni adalah orang yang tidak diberikan tidak dihukum dengan berdosa. Itu dia. Dalam surah At-Taubah ada ayat sampai 1 pun ada ceritanya sampailah ayat sampai 3. Cuba kita perhati, apakah Allah Subhanahu Wa Taala mensia-siakan niat serta hasrat mereka yang ingin rela berkorban? Adakah Allah kata ni orang yang nak pergi berperang pun Allah kata jangan. Allah pun tidak memerintahkan pergi seperti mana Nabi tadi. Ya, Nabi tidak perintahkan pergi dan Allah setuju dengan perbuatan Nabi, dengan perkataan Nabi. Tapi untuk orang munafik tadi, ya, bila mereka tak nak pergi, Nabi setuju mereka tak pergi, tapi Allah tegur. Allah tegur Nabi terus. Maknanya tak boleh kena pergi sebab mereka ni membuat alasan. Mereka mempunyai kemampuan, mereka mempunyai tenaga, tetapi membuat alasan untuk tidak pergi. Beza dengan yang ini, ya, mereka tidak ada kemampuan dan Nabi setuju, Allah pun setuju. Ya. Jadi adakah Allah saja ataupun memang tak nak bagi mereka ni ikut berkorban? Tak. Kerana itulah Rasulullah SAW menghargai keikhlasan iman mereka. Ketika itu baginda berkata kepada pasukannya, Nabi sebut kepada kumpulan tentera ni yang akan turut bersama, Nabi kata, inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salaka syu'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana hasbuhumul uzru. Beberapa orang yang tak turut serta bersama kita dan tetap tinggal di Madinah. Ni Nabi nak beritahu kat sahabat, ada yang tak dapat ikut ni supaya sahabat tak luntur semangat. Ada yang nak ikut, patutnya menguatkan lagi tentang Islam, tapi Nabi tak benar. Nabi kata ada beberapa orang yang nak ikut kita pada hari ini, tapi mereka ni tak boleh ikut, mereka kena tinggal di Madinah. Sebenarnya mereka ni, sebenarnya hati mereka ni memang bersama kita. Kalau kita daki gunung, ya, kalau kita susur lembah, mereka juga akan ikut. Mereka tak ikut hari ini, kenapa? Kerana alasan yang dimaafkan. Kerana mereka ni ada sesuatu yang dimaafkan. Dia tadilah alasan yang dimaafkan, iaitu yang pertama, cacat. Ya, sahabat yang cacat, sahabat yang buta, sahabat yang tidak mempunyai keupayaan. Yang kedua, sahabat yang kurang dari segi kesihatan. Kalau berjalan macam tu, dia akan uzur, akan menyusahkan lagi tentera. Dan yang ketiga, sahabat yang terlalu fakir, yang tak mampu nak sediakan apa. Ya, tak mampu nak sediakan apa, jadi macam mana nak pergi berperang? Takkan nak pergi berperang dengan bawa tubuh badan, tunggu kena tikam. Maka Nabi benarkan. Yang ini dikecualikan. Ya, wallahu alam. Untuklah malam ni cukuplah untuk kita sama-sama sebagai peringatan dan juga sebagai sedikitlah penambahan ilmu kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hayati hari ni membantu kita. Ya, terutama dalam bab ikhlas ni. Ya, dalam bab kita ni nak jaga hati supaya hati kita ni betul je berada di atas landasan yang betul dan tak salah. Ya, supaya kalau kita buat amal kita tu Allah terima dengan cara yang terbaik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi